Baik, saudara, dikecualikan cukai pendapatan dan itu antara intipati bajet 2015 yang dibentang minggu lalu yang melibatkan 300,000 individu. Struktur cukai pendapatan individu akan disusun semula untuk menjadikan negara lebih kompetitif di samping mengekalkan dan juga menarik bakat serta tenaga mahir dalam negara. Kita nak bincangkan perkara ini dengan lebih lanjut. Yang bersama dengan saya di studio kita ini ialah Encik Abdul Aziz Abu Bakar, merupakan Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia MATA. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika kita menyentuh mengenai cukai, saya rasa mungkin ramai ada yang perlu lagi pemahaman yang lebih jelas dan juga lebih lengkap supaya kita akan dapat memberi pemahaman yang lebih menyeluruh apabila kita merujuk kepada intipati oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tempoh lalu. Apapun sebagai mukadimah awalnya, melihat kepada bajet 2015, pembentangan yang telah pun disampaikan, apa agaknya penjelasan awal kepada tuan? Okey, alhamdulillah bajet memang dia telah dibentangkan. Saya rasa satu perkara yang menarik dalam pembentangan bajet 2015 ini adalah Yang Amat Perdana Menteri memperkenalkan dari segi terma capital economy dan the people economy. Saya rasa ini merupakan satu approach, satu pendekatan yang menarik. Sebab isu yang dibangkitkan sebelum ini dari segi capital ekonomi ini merupakan satu pencapaian kerajaan dari segi dia punya pertumbuhan ekonomi, dari segi kadar pengangguran dapat dikurangkan, dari segi inflasi dapat dikawal apa semua. Tapi bagaimanakah pertumbuhan ataupun pencapaian negara dari segi ekonomi ini dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Jadi saya rasa dalam bajet kali ini dengan tema ekonomi keperluan rakyat tu, saya rasa merupakan satu pendekatan yang bagus, yang baik agar kemakmuran negara tu dapat dinikmati oleh setiap rakyat. Makna kerajaan perlu memastikan kemakmuran negara, pertumbuhan ekonomi apa semua ni dapat dinikmati dan disejahterakan kepada rakyat. Lanjutan daripada apa yang telah pun dinyatakan sejak awal tadi oleh Encik Aziz sendiri, saya kira antara elemen yang sering mendapat perhatian setiap kali pembentangan bajet adalah mengenai cukai. Dan pada kali ini cukai pendapatan individu dikurangkan 1 hingga 3%. Kedengarannya bunyi angkanya kecil sahaja, tetapi saya kira ada peranan, ada impaknya juga menerusi penurunan tersebut. Mungkin Encik Aziz boleh nyatakan? Ya, yang bagusnya apabila dalam sebab dia punya pendekatan ataupun tindakan tercalangkan untuk mengurangkan kadar cukai pendapatan ni, kalau kita amati betul-betul memang dah disebut dalam bajet yang 2014 dan disebutkan sekali lagi dalam bajet 2015. Saya rasa sebab dari segi aspek perundangan, sebab perkara ini perlu dimasukkan dalam rang undang-undang keuangan negara. Dan kalau kita tengok dari segi kita punya menuju sebuah negara yang maju, kita punya nisbah cukai langsung dan cukai tak langsung ni perlu lebih kurang sama, kan? Dan kalau kita tengok dari segi negara kita Malaysia, kita punya nisbah dari segi pendapatan kita daripada cukai langsung, iaitu cukai pendapatan berbanding dengan cukai tak langsung, macam cukai jualan, cukai perkhidmatan apa semua ni, memang dia punya berbeza, kan? Dan kalau kita tengok dari segi apabila kerajaan menjalankan agar struktur cukai dirombak semula atau dikaji balik, dicadangkan, dan ini dapat melepaskan hampir 300,000. Baik, apa yang dipaparkan sekarang ini adalah mengenai perbezaan antara pendapatan kadar cukai, iaitu untuk kadar cukai untuk 2014 dan juga 2015 dan juga cukai kena bayar. Agak kecil. Mungkin kita boleh terangkan sedikit, Encik Aziz. Ya, kalau kita tengok dari segi struktur cukai ni, apabila ini berlaku, kan, kalau kita tengok dari segi, kalau dari 2014, cuba kita bandingkan 2014, pendapatan yang 100,000, pendapatan kena cukai, kalau seseorang itu, dia punya pendapatan kena cukainya adalah RM100,000, pada tahun 2014, pada tahun ni, kadar yang dikenakan adalah 24%. Kan, kalau kita tengok, kadar yang akan dikenakan pada 2015 bagi orang yang berpendapatan 100,000, pendapatan kena cukainya adalah 21%. Bermakna dia kurang 3%. Kalau kita tengok dari segi pendapatan 10,000 contoh, orang yang pendapatan kena cukai dia pada setahun RM10,000, dia punya kadar cukai pada 2014, kalau kita tengok yang paling tinggi sekali ada 2%. Kan, 2015 ada 1%. Dan jumlah cukai yang dia perlu bayar pada 2014, kalau kita tengok betul-betul dari segi jadual ni, untuk orang yang pendapatan kena cukai dia 10,000 setahun adalah RM100. Kalau kita tengok pada 2015, pendapatan yang sama, dia cuma bayar RM50-nya. Bermakna dia mempunyai penjimatan cukai hampir saya ingat 50%.
Ambil 50%. Maknanya dulu dia bayar 100, sekarang dia bayar 50. Dan dari segi struktur cukai ni berbeza daripada tahap satu ke satu, kan, daripada 10,000 sampai ke paling yang tinggi. Kalau kita tengok yang harga yang katalah tengok yang paling tinggi sekali 400,000. Kan, pendapatan yang RM400,000 setahun tu mungkin kita nampak bermakna banyak dari segi jumlah penjimatan cukainya. Tapi kalau kita tengok peratusan penjimatan tu ada kurang. Kalau kita tengok dari segi dia punya penjimatan tu, saya rasa kalau tak silap saya lebih kurang 5.8 ke 9% berbanding dengan orang yang berpendapatan rendah. Kan, bermakna siapa-siapa yang pendapatan rendah dia punya nisbah penjimatan lebih tinggi daripada mereka yang berpendapatan tinggi. Kalau mungkin kita boleh kecilkan sedikit skop perbincangan kita hari ini untuk mereka yang saya rasa ramai yang perlu faham, khususnya untuk orang bujang dan juga mereka yang berpendapatan 3,000, 5,000 begini, apa agaknya kalkulator yang boleh kita kongsikan kepada penonton? Kalau kita kena ada simulasi lah, maknanya kita contoh ataupun yang kita tengok kan. Kalau kita tengok dari segi bujang, kalau pendapatan dia 3,000 sebulan, maknanya kalau kita tengok dari segi contoh yang dibuat, gaji dia selama setahun adalah 36,000. Untuk kita tengok pada tahun 2014. Kalau kita tengok dari segi pelepasan diri, kan, dia dapat 9,000, dan kita tengok pelepasan daripada KWSP, EPF dia dapat 11%. Kalau kita kalikan dengan 36,000, kita dapat 3,960. Jumlah pendapatan bercukai 23,040 pada tahun 2014, 2015 sama juga. Kalau kita tengok cukai, sebab dari segi pendapatan bercukai, perbezaannya yang kita nak tunjuk di sini, 2014 sama, 2015 sama kan. Tengok dari segi kadar cukai dia. Cukai yang 20,000 pertama RM300. Kalau tahun 2015, cukai 20,000 yang pertama adalah RM150. Kan? Kalau kita tengok cukai yang dan bakinya sebanyak 3,040 kali dengan 6%, kita dapat RM182.40. Dan 2015 kadarnya diturunkan sebanyak 5%, 152. Kan? Dan dari segi dia punya rebate cukai yang didapat, bagi pendapatan yang boleh kena cukai untuk seseorang individu tu, kalau dia punya pendapatan tidak melebihi RM35,000 setahun, dia akan dapat rebate sebanyak RM400 kan, setahun tu. Kita tengok dari segi the last line kan, yang paling akhir sekali, cukai yang perlu dibayar pada 2014 adalah RM82.40 untuk mereka yang pendapatan 3,000 sebulan, 36,000 tu bujang. Kalau tengok 2015, dia tak kena bayar cukai. Itu yang dimaksudkan sebagai 300,000 pembayar cukai individu juga tidak lagi akan membayar cukai sosial. Adakah itu dimaksudkan? Kalau kita tengok dari segi, cuba kita tengok dari segi keluarga. Kan, kita tengok dari segi keluarga. Mereka yang berpendapatan RM3,000, keluarga ni maknanya dia ada isteri dan ada 2 orang anak. Itu contoh yang paling senang kita buat lah. Kan, kita tengok dari segi dia punya gaji untuk 12 bulan RM36,000, dia dapat pelepasan diri RM9,000, pelepasan isteri RM3,000 dan pelepasan anak. Kan, contoh anaknya katalah dia belajar di universiti kan, dapat RM6,000, anak kedua KWSP, pelepasan buku, alat sukan, apa semua kan. So jumlah cukai dia punya yang pendapatan yang boleh dikenakan cukai adalah 11,740. Kalau kita kali dengan kadar cukai 10,000 pertama kan adalah RM100, 1,740 kadar 2% RM34. Pada tahun 2014, kalau saya ambil contoh yang ini pun memang tak dikenakan cukai pun. Tak dikenakan cukai. So bermakna apabila kerajaan menyatakan pada tahun 2015 lebih kurang 300,000 pembayar cukai tidak akan dikenakan cukai, yang dimaksudkan dengan itu pelepasan atau pengecualian cukai adalah inilah. Sebab tahun 2014 dikena bayar cukai, pada 2015 disebabkan penstrukturan semula kadar cukai ni dan dari segi susunan, dari segi dia punya yang maksimum dan yang paling minimum sekali itu dia orang tak dikenakan cukai, dikecualikan. Artinya mereka ini nanti perlu merujuk kepada mana-mana pihak ataupun mereka ianya akan berlaku secara automatik dari segi penstrukturan ini. Okey. Bagi mereka yang macam mendapat pendapatan daripada pengajian, majikan akan membuat pindaan dari segi dia potongan gaji. Kan bermakna apabila tahun 2015 dari segi dia punya potongan cukai berjadual yang kita kena potong gaji tiap bulan tu, itu dah dikurangkan. Apabila ini dapat dikurangkan, bermakna pendapatan boleh guna rakyat akan bertambah. Kan, kalau kita tengok dari segi katalah gaji tak naik kan, tapi macam mana kerajaan nak pastikan bermakna duit ada di tangan rakyat. So salah satu cara daripada yang kerajaan buat adalah sepatutnya kena bayar cukai, tapi tak dibayarkan, dikecualikan dari cukai, disebabkan dari segi penjimatan cukai ni pendapatan boleh guna rakyat dapat ditambah kan. Dan ini semua berlaku sebab kerajaan boleh
mengurangkan kadar cukai ini adalah disebabkan oleh apabila kerajaan memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan. Satu lagi yang mungkin kita boleh beri pemahaman mengenai pendapatan isi rumah. Seringkali kita dimomokkan ataupun diperkenalkan dengan pendapatan isi rumah. Jadi apa yang boleh kita faham dengan pendapatan isi rumah kalau kita berbalik kepada pendapatan isi rumah 4,000 sebulan dikecualikan daripada membayar cukai? Kita tengok macam ni, bila ditakrif pendapatan isi rumah, bermakna berapa dalam rumah tu, dalam bumbung rumah tu, dalam keluarga tu, berapa dia punya pendapatan sebulan yang masuk ke dalam rumah tu. Bermakna pendapatan yang diperolehi daripada suami, daripada isteri dan anak-anak apa semualah. So apabila kerajaan menyatakan pendapatan isi rumah 4,000, maknanya kita akan tengok macam 4,000 pendapatan isi rumah untuk keluarga kan. Kalau kita tengok macam tu, kita andaikan sama juga macam tadi contoh yang tadi tu, kita adik suami, isteri, anak 2 orang kan. Lepas tu dia dapat pelepasan apa semua. Kalau kita tengok dari segi contoh yang kita berikan, pada 2014 kalau dia punya pendapatan 4,000 pendapatan sebulan, bermakna setahun 48,000. Kita tolak semua pelepasan yang ada tu kan, dan dari segi pendapatan saya rasa cukai kena bayar tu sebenarnya pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Pendapatan yang boleh dikenakan cukai 22,420. Kalau kita bandingkan 2014 dengan 2015, dia punya jumlah sama je. Yang membezakan adalah dari segi dia punya kadar cukai dan struktur cukai tu. Kalau kita tengok dari segi cukai 20,000 yang pertama, dia akan dikenakan cukai RM300. Kalau tahun 2015, cukai ini cuma RM150 je. Kalau kita tengok dari segi cukai bakinya sebanyak, kalau 20,000 pertama, yang 2,420 tu dikalikan dengan 600 untuk 2014, kita dapat RM145.20. 2015 dikalikan dengan 500 dapat 171. Jumlah cukai dari segi yang dikena bayar 445, sama juga ditolakkan dengan rebate untuk tahun 2014 tu 400 disebabkan dia punya pendapatan kena cukai kurang daripada RM35,000 setahun untuk keluarga ni. Untuk ini yang pendapatan isi rumah ni, tahun 2014 kalau tahun ni mereka yang gaji RM4,000 berkeluarga dikena bayar cukai sebanyak RM45. Tapi kalau kita tengok pada 2015 dia tak perlu bayar cukai. Ini merupakan satu contoh yang mudah lah untuk kita faham. Apabila kerajaan menyatakan mereka yang gaji RM4,000 sebulan kan, pendapatan isi rumahnya tak perlu bayar cukai pada 2015. Maksudnya contoh ni merupakan contoh yang simple, yang paling mudah, yang straightforward, yang saya harap mereka boleh faham lah, insyaAllah. Saya yang berada di sebelah tuan pun sudah pun memahami dengan lebih jelas ini, dan saya kira ia juga mendapat pemahaman yang cukup jelas daripada penonton kita pada petang ini. Mudahnya juga apabila kita melihat perkara ini, ianya jelas memberikan satu lagi pendapatan, penjimatan kepada kita semua mereka yang tidak perlu membayar cukai. Artinya mereka di sini, mereka akan menambah pendapatan dan ianya secara tidak langsung akan meningkatkan lagi kuasa beli di kalangan rakyat. Bila kerajaan nak memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan, sebab saya rasa isu perserutan semula, isu pengurangan kadar cukai pendapatan ni dimasukkan dalam strategi yang kedua dari segi fiskal, masalah fiskal kerajaan kan, negara. Dan apabila kerajaan memperkenalkan GST pada kadar 6%, dia memberi ruang kepada kerajaan untuk mengurangkan kadar cukai pendapatan. Jadi apa yang kerajaan sedang buat adalah untuk secara perlahan memindahkan hasil negara, pergantungan hasil negara tu daripada cukai pendapatan kepada cukai kepenggunaan. Kalau kita tengok dari segi cukai pendapatan, salah satu daripada kelemahan yang ada dalam mana-mana negara cukai pendapatan ni adalah dia tertakluk kepada faktor luaran. Contohnya kalau ada berlaku krisis kewangan apa semua kan, syarikat-syarikat tidak memperolehi keuntungan dan kebanyakan daripada pekerja-pekerja akan diberhentikan contoh. Jadi dari segi cukai pendapatan adalah berdasarkan pada keuntungan syarikat dan pendapatan dari segi pekerja. Kalau syarikat tak buat untung, kalau pekerja tak bekerja, macam mana kerajaan nak dapat pendapatan? Jadi sebab tu untuk sebuah negara yang maju, untuk menuju ke arah negara maju, kita punya kebergantungan kepada cukai pendapatan ni perlu dipindahkan sedikit demi sedikit kepada cukai kepenggunaan supaya dia lebih memberi satu pendapatan yang stabil kepada negara. Cukai kita juga anggap ia sebagai satu pendapatan kepada kerajaan itu sendiri, kepada negara kita sendiri. Adakah dengan ekoran daripada perserutan semula ini dia akan menjejaskan ataupun sebenarnya kita ada perolehan seperti mana yang telah pun dijelaskan? Tak ada, sebab saya cuba buat pengiraan dari segi kesan kepada rakyat, kesan kepada negara tersebut kan. Jadi saya rasa apabila
apabila kerajaan memperkenalkan bantuan pakej-pakej kewangan macam BRIM dan dari segi apa semua tu kan, bermakna saya rasa kerajaan dah membuat kajian yang saya rasa yang teliti. Sebab kita tengok dari segi kesan kepada rakyat, GST kita tengok dari segi inflasinya, dari segi indeks harga penggunanya, macam mana golongan pendapatan rendah nak berhadapan dengan GST apa semua kan. Jadi kerajaan dah ambil kira semua ni, dan saya rasa insya-Allah saya rasa kita okeylah insya-Allah tahun depan. Baik, sebelum kita berakhir, satu lagi melihat kepada cadangan, iaitu melaksanakan cukai keuntungan modal CGT bagi menggantikan GST. Kita tak pun lagi melaksanakan GST, tapi sudah ada option lain. Apa pandangan? Dia macam ni, cukai keuntungan modal tu, capital gains tax ni merupakan satu cukai yang kita akan cukai orang yang mewah lah, kan orang-orang yang berpendapatan tinggi. Dia ada kebaikan dan keburukannya. Kan kita tengok dari segi, tapi kebanyakannya kita tak boleh samakan Malaysia dengan negara-negara lain dari segi sistem percukaian. Kan, dan kalau kita tengok dari segi CGT ni, kalau kita nak kenakan, takut nanti orang-orang yang berpendapatan ni kan tinggi, dia orang akan beralih. Dan saya rasa kita ada dah dari segi CGT tu, dari segi cukai keuntungan harta tanah. Bermakna mereka yang ada harta yang banyak kan, apabila dia jual beli harta apa semua, dikenakan cukai. Saya rasa cukai keuntungan harta tanah tu merupakan sebahagian daripada CGT, dan kita pun dah dikenakan. Dan saya rasa, saya ingat orang yang dari segi pendapatan tinggi ni, kalau tak silap saya ikut semalam program dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan, ada lebih kurang 6 dikena bayar 6 cukai. So banyak kan. Jadi kalau kita tengok lagi, saya rasa saya kira cukuplah dengan CGT tu, dan kita tengok semua dari segi prestasi dari segi GST ni macam mana, dan insya-Allah mudah-mudahan saya rasa okey. Yang pentingnya pemahaman, dan lantaran itu kami di Nasional 1 juga di RTM sendiri sentiasa daripada hari ke hari kita nak menerangkan kepada rakyat secara umumnya mengenai pelaksanaan menerusi pembentangan bajet 2015. Sebab sedikit kita dah faham mengenai pencukaian ataupun pengurangan, bagaimana agaknya ia membantu kita semua, dan juga dalam masa sama bagaimana ia memberi kesan positif kepada kita juga kepada negara itu sendiri. Terima kasih itu ucapkan kepada Encik Aziz, Encik Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan Pajak Malaysia. InsyaAllah kalau ada ruang masa lagi kita boleh bersua kembali. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.